Tapi untuk episod kali ni kita fokus kepada peringkat yang pertama, apa dia? 0 hingga 3 tahun. Bagi saya peringkat ni sangat penting kerana peringkat inilah di mana pembentukan akar tunjang mula berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada ibu-ibu dan ayah-ayah yang sedang menonton rancangan e-workshop Ibu Bapa Bijak. Saya Zaid Muhammad, Smart Parenting Coach Malaysia. Rasa sangat teruja untuk berkongsi bersama anda semua strategi-strategi Ibu Bapa Bijak anak hebat. Dalam episod yang pertama ini, kita akan melihat satu proses yang apabila kita faham tentang proses ini, insya-Allah kita faham apakah perkembangan yang anak-anak kita semua lalui. Malah kita sendiri pernah melalui perkembangan ini. Perkembangan apa dia? Kita panggil proses kematangan minda. Ini antara salah satu perkara pertama yang saya belajar apabila saya mengambil kursus parental coaching, dan saya bersyukur kerana dengan ilmu saya dapat itu, saya mampu memahami perjalanan hidup anak-anak saya dan saya lebih tenang, saya lebih bersedia untuk menghadapi apa saja perangai karenah mereka. Apa yang saya pelajari, kalau kita tengok gambar rajah di sebelah saya ini ialah gambar rajah otak manusia. Bermula di belakang dan berakhir di bahagian hadapan. Perkembangan otak manusia pun macam tu. Dia bermula di belakang ketika bayi baru dilahirkan, ketika mereka berumur up to 3 years old. Daripada lahir sehingga 3 tahun. Itu peringkat yang pertama. Peringkat ini sangat penting kerana banyak benda yang akan mempengaruhi masa hadapan. Sebab itu ketika ini kalau kita tengok otak bahagian lain, kepala bahagian anak masih lembut, ubur-ubur lembut, kena jaga. Sebab banyak perkembangan berlaku di belakang. Apabila mereka meningkat dewasa sedikit, 4 hingga 12 tahun, masuklah peringkat kedua, peringkat otak tengah. Ketika ini perangai mereka mula berubah. Jadi apabila perangai berubah, tindakan kita pun kena berubah lah. Tak boleh nak layan mereka macam baby lagi kan. Kalau kita rasa peringkat bayi, peringkat kanak-kanak kita dah stres, good luck. Sebab stres yang sebenarnya, pengalaman saya lah, saya ada 4 orang anak, stres yang sebenarnya datang peringkat ketiga ni, peringkat remaja. Wah, tu dia. Kadang-kadang kita seolah rasa macam ini, anak aku perangai macam ni kan. Kita macam tak kenal. Ada sebab dia. Jadi kalau nak tahu apa perbezaan di antara peringkat 1, 2 dan 3 ni, bolehlah ikuti program saya ni, e-workshop Ibu Bapa Bijak. Dalam episod-episod yang seterusnya kita akan hurai dengan lebih detail. Untuk kali ini kita akan fokus kepada fasa yang pertama. Tadi saya sebut ada 4 fasa kan, peringkat kematangan minda kanak-kanak. Jadi peringkat keempat itu ialah apabila minda mereka sudah matang, betul-betul berada di hadapan ni. Umur yang saya sebut ni 3 tahun, 12 tahun, remaja, 20 tahun, ini sebagai panduan saja. Ada yang cepat, ada yang lambat. Ini kita ambil tengah lah, kita ambil purata lah. Jangan marah saya pula, anak saya umur 15 dah matang. Memang ada, saya tak nafikan. Tapi kita ambil purata. Kebanyakannya betul-betul matang apabila lepas zaman remaja 18, 19 tahun matang. Tapi untuk episod kali ni kita fokus kepada peringkat yang pertama, apa dia? 0 hingga 3 tahun. Bagi saya peringkat ni sangat penting kerana peringkat inilah di mana pembentukan akar tunjang mula berlaku. Saintis buat kajian, mereka mendapati di peringkat 18 bulan yang pertama, daripada lahir hingga 18 bulan, ketika ini a baby's brain grows by 80%. Banyak tu. 80% perkembangan minda bayi berlaku 18 bulan yang pertama. Jadi bila kita tahu benda ni, kita pun secara automatik akan rasa Masya Allah pentingnya 18 bulan pertama. Sebab tu dalam Islam dan juga dalam ajaran budaya lain pun, agama lain pun mementingkan penjagaan penyusuan ibu. Ada sebab dia. Sebab dalam susu ibu tu terlalu banyak nutrien-nutrien yang Allah SWT jadikan untuk perkembangan minda anak-anak dan juga perkembangan fizikal dia.
Jadi saya sangat minta tolong ibu-ibu, ayah-ayah semua, tolonglah berusaha sebaik mungkin, sekuat mungkin untuk memberi susu ibu sehingga seorang 2 tahun. Islam mengajar kita menyusu sehingga 2 tahun. Inilah sebabnya. Kerana perkembangan otak terlalu banyak. Kalau kita campur dengan benda lain, dirisaukan perkembangan tidak optimum, tidak maksimum. Kecuali kes-kes terpaksa lah. Tapi kalau jangan suka-suka lah. Jangan rasa malas, sebab tak suka, tak selesa, tak nak bagi susu ibu. Tolonglah bagi susu ibu. Ini sangat-sangat penting untuk pembentukan akal tunjang bayi demi mencipta masa depan yang cemerlang dari segi sasiah, akademik, sosial dan sebagainya. Kita bermula di sini. Okey, bukan setakat susu ibu saja. Di ketika ini, otak kanak-kanak dia limited, dia pandangan dia tak nampak sangat. Kalau di muka kita pun dia tak apa kenal, tapi ada 3 warna yang mereka, kalau kita kombinasikan 3 warna ni, boleh membantu stimulasi otak. Warna apa dia? Ada dalam gambar dia, merah, hitam, putih. Macam dalam gambar tu saya ambil dalam internet je. Boleh tuan-tuan dan puan-puan cari dalam internet, buat dalam bentuk kad ke, kalau nak colour sendiri pun boleh. Tunjuk dekat bayi-bayi 0 hingga 6 bulan. Hari lahir je dia boleh tunjuk, sehingga umur 6 bulan tunjuk tiap hari, tunjuk sikit. Sekejap-sekejap pun tak apa. Tak perlu lama. Bayi dah nampak macam boring, berhenti. Lepas tu tunjuk balik. Benda ni merangsang otak dia. Pernah dengar tak orang kata sel otak bersambung? Inilah dia. Penyusuan ibu dan buat stimulasi otak macam ni membuatkan sel-sel otak anak kita bersambung. Ada orang bergurau, engkau ni sel otak tak bersambung ke? Tolong jangan bergurau macam tu. Sebab kalau sel otak tak bersambung, memang problem besar. Dia akan membantut perkembangan sasiah, malah perkembangan fizikal juga terbantut. So jaga betul-betul. Boleh buat gambar-gambar macam ni. Pernah pergi klinik tak? Pernah nampak tak doktor letak gambar macam ni dekat pintu? Ada kan? Bayi suka tengok tu. Ada sebab dia. So tak payah tunggu pergi klinik, kita boleh buat di rumah. Buat setiap hari, tunjuk kepada mereka yang masih ada anak 0 hingga 6 bulan. Please tolong buat merah hitam putih ni. Okey. Dan selain pada tu, keperluan bayi yang satu lagi ialah dari segi fizikal. Banyak ketika ini bayi memerlukan banyak fizikal. Okey, kalau kita tengok, kenapa kita tengok bayi ni comel, cute. Saya tahu ramai orang dewasa pun rasa dia comel dan cute, tapi minta maaf lah, bayi menang lah. Saya pernah jalan dengan isteri saya, pegang tangan lagi siap, tiba-tiba dia nampak anak kawan, bayi kawan. Terus dia tinggal saya, berlari menuju kepada bayi tersebut, tarik pipi, cium, gomol bayi tu. Adakah benda tu baik untuk bayi? Ya, sangat baik. Kerana bayi sangat memerlukan sentuhan, pelukan dan belayan orang dewasa, terutama dari ibu bapa sendiri. Itulah sebabnya bayi dilahirkan comel, buat kita rasa geram, teruja untuk sentuh, peluk dan cium, belai dia. Dan sebenarnya benda tu terbukti sangat bagus untuk perkembangan, sekali lagi, perkembangan otak dia dan perkembangan fizikal dia. Banyak kajian menunjukkan jika bayi tidak diberi sentuhan, pelukan, belayan, dia boleh jadi terbantut, perkembangan minda terbantut, perkembangan fizikal pun slow. Oleh itu, kepada ibu-ibu dan ayah-ayah yang menghantar bayi kecil ke pusat-pusat jagaan, tolonglah bekerjasama dengan pihak penjaga supaya mereka sentiasa belai, peluk, sentuh anak-anak kita yang kecil tu, yang peringkat umur 0 hingga 3 tahun ni. Jangan dibiarkan tidur bersorangan, tak dibelai, takut nanti perkembangan mereka terbantut. Okey, pernah tak dengar ataupun guna minyak bayi? Minyak bayi berbagai jenama ada. Kadang-kadang syarikat minyak bayi ni pun pandai. Dia claim, dia kata, minyak bayi kami ada magic. Jika rajin guna minyak bayi kami, urut seluruh badan anak tu jadi sihat, jadi cergas. Memang betul. Tapi kita kaji balik, magic tu berada di mana? Berada dalam minyak ke berada di hujung jari kita? Saya rasa tuan-tuan dah tahu jawapannya kan? Berada di hujung jari kita. Boleh je guna minyak apa-apa pun. Nak guna minyak kelapa pun boleh, kalau tak mampu beli minyak yang dijual tu. Tapi bau dia kena tahan lah. Kalau mampu, belilah minyak-minyak apa pun. Yang penting kita gunakan jari kita, gunakan tangan kita untuk sentiasa mengurut bayi, membelai bayi, membantu, sekali lagi saya ulang, membantu perkembangan fizikal dia dan paling penting membantu perkembangan minda dia. Inilah antara perkongsian ringkas yang saya boleh kongsikan. Walaupun ringkas,
tapi saya rasa faedahnya sangat besar. Jangan kita terlepas peluang ni, tak banyak 3 tahun sahaja. Kita recap kembali apakah yang boleh kita lakukan di peringkat ini. Tu dia. Okey, jangan lepas peluang 3 tahun pertama. Okey. Jadi kalau nak tahu apa lagi kita boleh lakukan kepada peringkat sesunia, apa dia peringkat sesunia? 4 hingga 12. Ni dah berbeza. Dia tak suka dia belai lagi dah, tak suka dia. Yalah dia suka, tapi kita kena bagi tindakan yang lebih advance sikit. Kalau nak tahu, jom klik subscribe, like, dan insya-Allah saya akan publish next episode. Kita fokus kepada kanak-kanak 4 hingga 12 tahun. Ketika ini penting untuk membina disiplin mereka. Kalau nak tahu, nanti kita jumpa lagi insya-Allah. Panjang umur. Saya Zaid Muhammad, Smart Parenting Coach Malaysia. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera.